KPM. Busut di hutan sarang kelekatu, angsana tumbang terkejut tempuah. Berbahasa kebangsaan saban waktu, makin berkembang keseratan benua. Bro, ML lagi best ke COD lagi best ha? COD lagi best bro. ML lagi best lah bro. Lu mau pukul. Relax bro, takkan pasal game pun nak gaduh. Kamu berdua ni tak boleh ke guna bahasa Melayu yang betul? Ini sis datang dari mana? Kan kita orang cakap bahasa Melayu, takkan cakap bahasa alien. Kamu sememangnya perlu diajar. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menggunakan bahasa kebangsaan kita. Apa bahasa kebangsaan kita? Bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu. Sebagai rakyat Malaysia, cintailah bahasa kebangsaan kita. Contohilah negara Jepun, Korea, Indonesia dan banyak lagi yang mengutamakan bahasa kebangsaan mereka. Oh, kalau macam tu saya pun nak berpantun lah. Dari Bentar ke Kota Gelangi, sehingga dijangka membeli toman. Bahasa kita martabatnya tinggi. Lingua franca zaman berzaman. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton-penonton Didik TV KPM. Kembali menemui anda dalam Didik TV KPM bersama saya, Hazrina Kasim. Wah. Tadi kita dah saksikan bagaimana adik perempuan kita tu betul-betul mempertahankan bahasa Melayu bila dengar kawan-kawan tadi cakap bahasa rojak. Jadi sudah terang lagi bersuluh. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Melayu. Ini khususnya untuk tahun 6 di mana topiknya hari ini adalah untuk memperkasakan bahasa kita. Jadi penting ya untuk kita belajar bahasa Melayu dan kita nak perkasakan bahasa Melayu kita. Tapi sebelum tu, kenalah ada pendidiknya, ada guru yang untuk mengajar bahasa Melayu pada pagi ini. Siapakah gerangan guru tersebut? Jom kita saksikan profil guru berkenaan. Manis cikgunya. Ini dia, saya nak alu-alukan kehadiran Cikgu Rahimah Yaakob, Ketua Panitia Bahasa Melayu dari SJKC Malim Melaka. Jauh datang dari Melaka. Apa khabar Cikgu? Aku baik, Alhamdulillah. Okey Cikgu, hari ni pagi ni kita nak beri semangat dan nak berkongsi ilmu pengetahuan bersama dengan murid-murid kita berkenaan dengan topik yang saya dah wawarkan sebentar tadi, iaitu bahasa Melayu, perkasakan bahasa kita. Jadi cikgu, untuk bercerita lebih lanjut tentang topik ni, kita akan bersama dengan murid-murid. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita nak amalkan SOP yang dah pun menjadi kelaziman dalam hidup kita. Ya, betul tu. Kita nak mulakan dengan cikgu terlebih dahulu untuk kita mensanitasikan tangan ya. Ini penting ya untuk kita lakukan perkara yang sebenarnya dah jadi satu rutin dalam hidup kita ya cikgu ya. Ya, betul. Selain daripada kita mensanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman, kita memakai juga penutup muka.
Betul, cikgu. Kena pakai pelitup muka. Betul. Seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Betul, Dan kita juga ada penjarakan sosial. Betul, tepat sekali. Sekurang-kurangnya 1 meter. 1 meter. Okey, jadi kalau dah faham, mudah untuk kita lakukan tugasan yang berikutnya. Saya pun dah tak sabar, Semoga cikgu. murid-murid semua pun sama-sama menjaga SOP. Setuju, masing-masing. cikgu. Ini juga untuk kita nasihatkan kepada murid-murid di luar sana. Tetapi tak seronoklah kalau kita berdua. Betul. Kami juga dikabarkan bersama dengan 6 orang murid-murid daripada sekolah cikgu ya, Ya, betul. SJKC Malim Melaka. Jadi tepat saya nak sekali. perkenalkan adik-adik kita sekarang ini. Yang pertama Nur Kasih Ufierah Muhammad Nizam. Okey, boleh perkenalkan diri Nur Kasih. Hai, apa khabar? Selamat pagi. Hai Kasih. Okay. Kasih dengar Kasih? Dengar. Okey, Okey, Kasih boleh kenalkan diri? Selamat sejahtera Kak Ina dan Cikgu Wahima. Nama saya Nafasih Farah binti Muhammad Nizam dari Sekolah SJKC Melaka. Boleh panggil saya Kasih. Okey, sedap suara dia. Okey, nak tanya Kasih lah. Kalau nanti dah besar, apa agaknya cita-cita Kasih? Nak jadi cikgu. Dah jadi cikgu, Alhamdulillah. Mana tahu dia cikgu Didik TV juga kan? Mana tahu ada rezeki nanti ya Kasih. Okey, terima kasih. Kedua, kita nak perkenalkan adik Teresa Lopi Wen. Harap-harap betul lah Kak Rina Liu sebut Pei namanya. Okey, hai, boleh Teresa, kenalkan diri. okey. Teresa. Selamat sejahtera Kak Rina dan Cikgu Rahima. Nama saya Teresa Liu Pei Wen dari SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Teresa. Okey, adik Teresa, Kak Rina nak tanya. Kalau Kasih bila besar nanti nak jadi guru. Kalau Teresa, apa cita-citanya? Sama dengan Kasih. Oi, seronoknya Kak Rina dengar semua nak jadi pendidik semua ya. jadi pendidik. Okey. Yang ketiga kita bersama dengan adik Tan Li Ying. Hai adik Tan, boleh kenalkan diri? Selamat sejahtera Kak Lisa dan Cikgu Rahima. Saya Tanding dari SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Ling. Okey, Li Ying ya. Okey Li Ying. Li Ying, cita-citanya apa pula? Doktor. Oh, Dr. Tan Li Ying. Ya. Bagus cita-cita tu, teruskan ya. Kemudian kita juga bersama dengan adik Dylan Goizer. Silakan kenalkan diri. Selamat sejahtera Kak Rina, Cikgu Rahima dan kawan-kawan. Nama saya ialah Dylan Goize. Saya belajar di SJKC Malim Melaka. Boleh panggil saya Dylan. Marilah kita belajar bersungguh-sungguh. Wah, Oh, bersemangat. suka semangat Dylan ya. Marilah kita belajar bersungguh-sungguh. Syabas Dylan. Dylan, nak jadi apa besar nanti? Doktor. Doktor. Oh, boleh kawan dengan Dr. Dr. Li Tan Ying Li. ya. Okey, seterusnya kita ada adik Zuin Haifa Muhammad Asri. Sedap namanya. Hai adik Zuin, kenalkan diri. Salam sejahtera Kak Rina dan Cikgu Rahima. Nama saya Zuin Haifa binti Muhammad Asri dari SJKC Malim. Boleh panggil saya Zuin. Zuin. Okey Zuin. Kawan-kawan awak nak jadi guru, nak jadi doktor. Zuin nak jadi apa? Tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi. Okey, tak apa. Nanti balik ni fikirkan, lepas tu bagi tahu dengan Cikgu Rahimah. Okey? Okey, yang seterusnya, yang terakhir kita ada adik Lim Earn Hui. Hai adik. Earn Hui. Selamat sejahtera Kak Rina dan Cikgu Rahima. Nama saya Lim En Hui dari Sekolah SJKC Malim Melaka. Umur saya 12 tahun. Boleh panggil saya Lim En Hui. Adik Lim Earn Hui, cita-cita nak jadi apa? Guru. Nak jadi guru, bagusnya. Adik-adik kita ni dah ada cita-cita ya cikgu. Bagus. Okey cikgu, berbalik Baiklah. kepada topik kita hari ini. Ya. Saya percaya murid-murid pun dah sebenarnya tak sabar nak memulakan kelas. Betul. Tapi kita nak tahu juga bila sebut tentang perkasakan bahasa kita, apa sebenarnya yang kita nak faham kepada murid-murid?
Baiklah, terima kasih Krina. Okey, pada hari ini cikgu akan sentuh tajuk utama kita ialah perkasakan bahasa kita. Kemudian kita akan belajar dalam topik itu, kita akan belajar bagaimana penggunaan ayat perintah. Ayat perintah dan bagaimana kita nak respon terhadap ayat perintah yang diberikan pada hari ini. Tapi tajuk utama kita ialah perkasakan bahasa kita. Bagaimana di sekolah memperkasakan bahasa Melayu, terutama macam sekolah SJK kan. Jadi kita mementingkan bahasa Melayu juga bahasa utama kita. Jadi bagaimana kita nak memperkasakannya supaya semua murid bertutur menggunakan bahasa Melayu yang betul. Okey, itu yang penting sebab kita nak ajar murid-murid gunakan bahasa Melayu yang betul. Betul ya cikgu? Betul, bukan bahasa rojak. Bukan bahasa rojak. Makan rojak boleh? Makan rojak memang sedap. Okey cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas, kita nak minta juga adik-adik ni bersedia. Mana tahu ada yang nak pergi minum dulu ke, nak pergi ke tandas dulu ke, boleh ambil masa ni sebab kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sedapnya. Lapar. Makanan lah. Tunggu sekejap. Apa bang untuk aku sekali? Kapau tu apa? Yelah, boleh tak kau tolong bungkuskan untuk aku? Tahu pula cakap bahasa Melayu betul-betul. Assalamualaikum, nama saya Amnani Nadia. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menggunakan penggunaan bahasa Melayu dengan betul. Hai, nama saya Aisyah Nisrina. Rakyat Malaysia juga perlulah mengurangkan penggunaan bahasa rojak. Bye. Bahasa jiwa bangsa menjadi cerminan setia untuk memartabatkan bangsa, bagi bangsa mendaulatkan bahasa. Mekarnya bangsa dipagari bunga-bunga bahasa. Layu bahasa pilulah bangsa. Bahasa dan bangsa harum semerbak di taman tercinta. Burung tumpuak terbang yang indah, tunjuk sebentar lidahan indah. Bahasa Melayu bahasa yang indah, terungkap kata seribu makna. Cantiknya paras seperti salju, bersama aneda mencari logan. Jika negara maju, bahasa ibunda jangan dipinggirkan. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Seperti yang kita dah wawarkan di awal siaran tadi, hari ini kita nak belajar bahasa Melayu dengan topiknya perkasakan bahasa kita. Bersemangat murid-murid kita ya nak belajar hari ini cikgu. Ya, betul. Tetapi sebelum tu kita nak tahu juga cikgu, apakah maklumat yang akan diperolehi melalui topik kita pada hari ini? Okey, baiklah murid-murid. Rina, okey. Saya teruskan pada topik kita hari ini ya. Okey, saya punya SP saya ialah 1.3.1 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Bermakna di akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat memberikan respon terhadap ayat perintah yang diberikan. Murid dapat mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okeylah, balik murid-murid. Tadi di awal segmen kita tadi ada menayangkan sebuah video, memaparkan sebuah video. Baiklah, siapa boleh beritahu cikgu apakah maklumat yang dapat kamu lihat daripada video yang kamu tonton tadi tu? Siapa boleh beritahu cikgu dulu? Apa maklumat yang kamu dapat? Adik-adik ada yang nak jawab?
Okey, Dylan, silakan. Dylan. Dua orang budak lelaki menggunakan bahasa Melayu yang salah. Ya, betul tu Dylan. Maknanya mereka Dylan. menggunakan bahasa rojak. Ya. Okey, betul. Jadi kita mestilah menggunakan bahasa Melayu yang betul. Okey, baiklah. Ada lagi tak maklumat lain yang kamu perolehi daripada video tadi? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Silakan. Li Ying. Silakan. Seorang budak perempuan memarahi mereka supaya menggunakan bahasa Melayu yang betul. Betul. Bermakna mereka betul-betul tengok video tadi tu. Okey, betul. Seorang budak perempuan tu datang dan marah kepada budak lelaki tu kerana menggunakan bahasa Melayu yang salah. Okey, baiklah murid-murid. Ni dia maklumat yang kita perolehi tadi. Gunakan bahasa kebangsaan yang betul dan kurangkan penggunaan bahasa rojak. Okey, baiklah. Okey, murid-murid, dapat tak kamu lihat skrin sekarang ni? Okey. Pernah tak kamu jumpa papan tanda ini? Pernah tak? Nampak tak adik-adik? Nampak tak? Dilarang masuk tanpa kebenaran. Sila senyap peperiksaan sedang dijalankan. Buang sampah pada tempatnya. Dilarang membawa masuk telefon bimbit ke dalam dewan peperiksaan. Sila duduk rumah. Ni yang paling popular hari ini. Ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Murid-murid, pernah tak kamu dengar perkataan-perkataan macam ni? Pernah tak? Pernah dengar? Ya, pernah. Jadi, ayat ini menunjukkan arahan ataupun perintah yang perlu kita ikut. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang ayat perintah. Ayat perintah bermaksud ayat yang memberi arahan atau perintah, sesuatu perintah. Okey, yang menunjukkan kita perlu ada respon terhadap ayat berkenaan. Okey, baiklah. Terdiri pada 4, iaitu ayat larangan, permintaan, silaan dan suruhan. Okey, sebelum cikgu terus kepada respon, kita akan belajar dulu satu-satu apakah kategori-kategori ayat-ayat perintah. Pertama, ayat larangan. Okey, ayat larangan bertujuan melarang seseorang dari melakukan sesuatu dengan menggunakan perkataan seperti jangan, usah dan tak usah sebelum kata kerja. Boleh dilembutkan lagi dengan menggunakan partikel lah. Contoh, jangan buang sampah. Janganlah buang sampah di situ. Ini lebih lembut berbanding jangan saja. Intonasi pun bertukar ya, cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu rasa mungkin ada murid-murid yang tahu jenis ayat larangan lain. Siapa boleh bantu cikgu? Boleh cuba bina tangan? satu ayat perintah. Ayat larangan. Maaf. Ada? Kalau nak jawab, kita angkat tangan. Okay. Baru Kak Rina nampak. Ada tak? En Hui? Ada nak cuba nak jawab? Ayat larangan. Okey, silakan. Jangan memijak rumput. Ya, jangan memijak rumput. Mungkin rumput itu dijaga dengan baik, jadi kita tidak bolehlah memijak rumput itu sesuka hati kita. Okey, terima kasih En Hui. Okey, yang lain, siapa boleh beri cikgu ayat larangan lagi satu untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu? Silakan, Kasih. Kuat sikit, Kasih. Usahlah kamu menangis lagi. Betul. Usahlah kamu menangis lagi. Okey, tepat sekali. Kalau Kak Rina dengar terus rasa tak nak nangis. Terus rasa berhenti nangis ya. Okey. Pandai ya, Kasih. Okey, seterusnya ialah ayat permintaan pula. Okey, harap cucu dapat carikan barang-barang yang nenek mahu. Okey, maksud kita meminta sesuatu, okey, daripada seseorang. Okey. Bukan saja harap, kita juga ada mohon, tolong, minta. Okey, untuk meminta pertolongan atau satu permintaan. Mohon jelaskan bayaran dengan segera. Ya. Tolong tutup pintu itu. Minta kamu semua bersabar. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu nak tanya, siapa lagi di sini yang boleh bantu cikgu bina ayat permintaan? Okey? Siapa? Cikgu saya. Teresa, bagus. Cuba. Harap kamu semua bersabar. Bantuan akan diberikan tidak lama lagi. Betul tu. Tanya Teresa. Okey, betul. Harap kamu semua bersabar. Bantuan akan diberikan tidak lama lagi. Okey, terima kasih. Ada lagi tak untuk ayat permintaan? Ada lagi nak cuba? Ada lagi untuk cuba? Okey, Li, silakan. bagus.
Tolong tutup switch jika tidak menggunakannya. Ya, itu merupakan arahan yang permintaan yang betul, okey? Baik. Okey, tolong tutup switch jika tidak menggunakannya kerana sangat bahaya sebab sekarang ni ramai orang suka selepas gunakan contohnya mengecas bateri telefon dan biarkan switch tu terbuka. Jadi sangat bahaya. Cikgu. Betul, banyak berlaku Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan ayat suruhan. Ambillah kuih ini. Buangkan sampah itu ke dalam tong sampah. Siapkan kerja kamu sekarang. Berikan surat ini kepada cikgu. Okey. Contoh dalam gambar ini ialah, pergilah kamu dari sini. Aku tidak dapat menunaikan permintaan kamu. Okey, kata kerja ditambah dengan akhiran EI, patuhilah setiap arahan yang telah diberikan. Okey, murid-murid, di sini kamu faham ayat suruhan menggunakan biasa menggunakan partikel lah. Okey. Hormatilah. Sayangilah. Macam tu. Cintailah sungai kita. Tu contoh cikgu. Okey. Siapa murid-murid di dalam studio ni boleh bantu cikgu bina ayat suruhan? Ada? Siapa dia? Ada nak cuba? Saya. Dylan. Silakan Dylan. Hormatilah ibu bapa kita. Ya, hormatilah ibu bapa kita. Betul Dylan. Kita kena hormat ibu bapa. Lagi? Siapa lagi kita kena hormat? Cikgu. Guru. Orang lebih tua pada kita. Betul. Okay. Seterusnya, siapa lagi boleh bantu cikgu bina satu lagi ayat suruhan? Ada yang nak cuba? Saya, cikgu. Silakan Zuin. Ikutilah peraturan yang diberikan. Ikutilah peraturan yang diberikan. Betul. Ikutilah SOP yang ditetapkan. Betul juga? Betul. Ikutilah SOP yang ditetapkan iaitu memakai pelitup muka dan kerap mensanitasi tangan. Elakkan 3S. Itu dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat silaan. Okey, tadi ada 4 larangan, permintaan, suruhan dan silaan. Okey, ayat silaan. Sila datang ke rumah saya. Jemput masuk makcik. Mari duduk di kerusi itu. Okey, ayat silaan dengan partikel lah. Silalah letak beg anda di sini. Jemputlah duduk. Marilah menyanyi beramai-ramai. Okey. Kata silaan dan kata kerja. Jemputlah masuk. Okey, masuklah kata kerja ke rumah saya. Nanti saya akan berikan barang-barang yang kamu perlukan. Okey. Jadi murid-murid faham ayat silaan menggunakan sila, jemput, mari. Okey, baiklah. Siapa boleh bantu cikgu bina ayat silaan pula? Ada adik-adik nak cuba? Kasih. Okey, Kasih. Silakan. Silalah masuk ke rumah saya. Makanan telah tersedia. Dijemput kita makan. Silalah masuk ke rumah saya. Makanan telah tersedia. Lapar pula. Okey. Okey, seterusnya terima kasih Kasih. Seterusnya, siapa lagi boleh bantu cikgu bina satu lagi ayat silaan? Ada lagi? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba boleh bantu Kasih. Siapa nak cuba ayat silaan? Ada tak? Zui nak cuba ke? Tak ada? Okey, itu saja. Baiklah murid-murid, kita akan perkukuhkan lagi pemahaman kamu semua berkenaan ayat perintah. Jadi cikgu sediakan sebuah video untuk kamu tonton. Dalam video itu nanti, kamu akan dengar beberapa lagi contoh ayat perintah dan penerangan ayat perintah yang terdapat dalam video itu nanti. Okey, jadi kita nak kongsikan video ayat perintah ni. Kita nak kongsikan video ayat perintah ni bersama murid-murid. Okey, dan selepas itu kita akan berehat seketika untuk kita orang kata tenang-tenangkan diri dulu. Kemudian kita sambung kelas kita. Betul. Jom. Pada minggu lepas, SK Seri Kundang telah mengadakan satu pementasan drama sempena Minggu Bahasa Melayu bertajuk Jangan Toleh Belakang. Pementasan itu dimulakan dengan seorang nenek melarang menoleh ke belakang lalu berkata, "Jangan toleh belakang." Drama itu diteruskan apabila suatu malam, nenek tersebut meminta cucunya mencari sesuatu untuknya dengan berkata,
Harap cucu dapat carikan barang-barang yang nenek mahu. Cucu nenek itu berjanji akan menunaikan permintaan tersebut. Cucu nenek itu menuju ke sebuah kampung dan bertemu dengan seorang wanita. Dia cuba mendapatkan barangan yang diminta oleh nenek. Namun, dia telah dihalau dan disuruh keluar daripada rumah wanita itu. Pergilah kamu dari sini. Aku tidak dapat memberikan barang-barang yang kamu minta. Lelaki itu terpaksa pulang dengan rasa kecewa kerana tidak dapat menyediakan barangan yang diminta oleh neneknya. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membantunya. Lelaki itu telah menjemputnya masuk ke dalam rumah. Jemputlah masuk ke rumah saya. Nanti saya akan berikan barang-barang yang kamu perlukan. Akhirnya, dia berjaya mendapat barangan yang diperlukan oleh nenek dan pulang dengan perasaan gembira. Pementasan drama ini diakhiri dengan tepukan gemuruh daripada penonton. Dalam pementasan drama tersebut, terdapat beberapa ayat perintah yang telah digunakan. Contohnya, jangan toleh belakang, harap cucu dapat carikan barang-barang yang nenek mahu. Pergilah kamu dari sini. Aku tidak dapat memberikan barang-barang yang kamu minta. Jemputlah masuk ke rumah saya. Nanti saya akan berikan barang-barang yang kamu perlukan. Ayat-ayat perintah terdiri daripada kata larangan, kata permintaan, kata suruhan dan kata silaan. Berikut merupakan contoh kata yang digunakan untuk membentuk ayat perintah dalam pementasan drama tadi. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Kita dah pun belajar hari ini Bahasa Melayu untuk tahun 6 dengan topiknya Perkasakan Bahasa Kita. Hari ini topik yang dipilih adalah berkenaan dengan ayat perintah. Jadi kita nak sambung kelas kita, cikgu. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Okey, murid-murid. Tadi kita dah tonton video ayat perintah. Sekarang tibalah masa untuk kita menggunakan buku teks. Okey, buku teks ini bersama, kalau kamu di rumah juga ada buku teks ni, boleh gunakan buku teks ni. Okey, di muka surat 82. Okey, baiklah, muka surat 82 tentang perkasakan bahasa kita, mendengar dan bertutur. Okey. Murid-murid di studio juga boleh menggunakan buku teks dan juga di rumah juga boleh sediakan buku teks. Okey. Baiklah, cikgu dah typekan dia supaya nampak lebih terang. Okey, baiklah. Siapa boleh tolong cikgu baca? Siapa nak baca? Cikgu saya. Okey, silakan Eun Hui. Pada minggu hadapan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kumpang akan menyertai bengkel memartabatkan bahasa Melayu di Inap Desa Air Panas, Ulung Legong bersama-sama dengan murid dari Sekolah Jenis Kebangsaan di daerah Baling. Okey, terima kasih Eun Hui. Bacaan yang jelas dan baik. Okey, baiklah murid-murid. Kalau kamu dapat lihat dekat atas meja cikgu ni ada bintang-bintang berkelipan. Wow, ada bintang kuning lagi, cikgu. Okey, bintang ni menunjukkan angka 4, 5 dan 6. Apakah tujuan bintang ni? Okey, baiklah. Bintang ni menunjukkan berapakah bintang yang kamu akan terima berdasarkan contoh respon yang kamu berikan selepas ni. Okey, boleh Okey, jom kita cuba sama-sama. Okey. Bermaksud semua pun baik, cuma yang
6 tu lagi baik, paling baik. Okey, baiklah murid-murid. Kita teruskan pada soalan pertama. Okey, tadi kita dah belajar tentang jenis-jenis ayat perintah. Sekarang kita belajar tentang respon. Bagaimana kita nak respon terhadap ayat perintah yang diberikan oleh seseorang. Kita kena respon dengan ayat yang betul. Okey, baiklah. Siapa boleh tolong cikgu baca? Murid-murid bacalah pula. Cikgu dah cakap tadi. Murid-murid baca pula. Silakan. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Siapa nak tolong cikgu baca? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Cepat, kita tengok siapa. Okey, Dylan, silakan. Samila, tolong pastikan jalur gemilang di bawah. Bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas. Okey, bagus. Terima kasih, Dylan. Samila, tolong pastikan jalur gemilang di bawah. Bendera itu akan dipacakkan di tepi kolam air panas nanti. Sebab mereka nak mengadakan bengkel bahasa, memartabatkan bahasa, jadi mereka gunakan jalur gemilang untuk menaikkan lagi semangat cinta negara. Okey, baiklah murid-murid. Kemudian Samila akan jawab apa? Siapa boleh tolong cikgu jadi Samila kat sini? Okey. Ada siapa yang nak cuba bantu jawab soalan ini? Respon soalan ini. Boleh angkat tangan kalau nak cuba. Arahan ini. Okey. Siapa nak cuba? Kasih nak cuba ke? Kasih? Okey, silakan. Baiklah cikgu, saya akan bawa jalur gemilang. Baiklah cikgu, saya akan bawa jalur gemilang. Okey, terima kasih Kasih. Cikgu beri Kasih 4 bintang. Okey, tahniah Kasih kerana pertama Kasih dapat respon baiklah cikgu tu tadi. Saya akan bawa bendera jalur gemilang. Okey, terima kasih. Cikgu nak rasa jawapan yang lagi mantap daripada tu? Boleh tak? Siapa boleh bantu cikgu bagi jawapan yang lebih lengkap berdasarkan arahan cikgu ni? Kenapa dia nak bawa jalur gemilang tu? Siapa nak jawab? Saya. Okey, Teresa, silakan. Baiklah cikgu, saya akan bawa bendera jalur gemilang untuk dipacakkan di tepi kolam itu. Ya, terima kasih Teresa. Cikgu bagi Teresa 5 bintang. Tahniah Teresa dapat 5 bintang. Okey, baiklah. Baiklah cikgu, saya akan pastikan bendera jalur gemilang dibawa untuk dipacakkan di tepi kolam itu nanti. Bermaksud dia dah menjawab arahan cikgu tersebut dan untuk apa dibawa tu. Okey, untuk dipacakkan di tepi kolam. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, arahan seterusnya. Ayat perintah seterusnya. Okey, cikgu bacakan. Ragesh, semasa bengkel memartabatkan bahasa Melayu nanti, sila pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya adalah untuk pemupukan semangat perpaduan. Bermaksud cikgu dah minta setiap kumpulan tu ada pelbagai kaum. Okey. Baiklah. Siapa nak bantu cikgu jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Cepat angkat tangan, angkat tangan. Dylan. Okay, silakan Dylan. Baiklah cikgu, saya akan pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum untuk memupuk semangat perpaduan. Okey, baiklah cikgu, saya akan pastikan setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. Okey? Boleh, cikgu beri Dylan 5 bintang. Tahniah Dylan. Okey, baiklah. Jawapan cikgu ialah bagus tujuannya cikgu. Sebab cikgu dah kata pasal tujuan tadi. Tujuan untuk memupuk semangat perpaduan. Jadi Dylan, Ragesh respon jawapan cikgu tu. Bagus tujuannya cikgu. Baiklah, saya akan memastikan setiap kumpulan yang menyertai bengkel kita itu nanti terdiri daripada pelbagai kaum. Setiap kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okey. Itu paling bagus jawapan paling cikgu. Bagus. Oh, baiklah. Okey. Seterusnya, ayat perintah yang ketiga. Ruben. Okey, cikgu nak suruh kamu baca pula lah. Siapa nak bantu cikgu baca pula kali ini? Siapa nak baca angkat tangan. Okey, angkat tangan. Siapa nak baca? Cikgu saya. Okey, Enhui. Silakan Enhui. Ruben, harap peserta dapat menyanyikan lagu negaraku dan lagu bahasa jiwa bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri setiap peserta. Okey, terima kasih Enhui. Cikgu dia minta Ruben harap peserta dapat nyanyikan lagu negaraku
dan lagu Bahasa Jiwa Bangsa setiap pagi. Lagu ini dapat mengukuhkan jati diri, kewarganegaraan dan patriotisme dalam diri para peserta. Okey. Baiklah, siapa nak bantu cikgu jawab bagi pihak Ruben ni? Cikgu, siapa? Saya ada soalan. Okey, Dylan ada soalan lain pula. Okey, silakan. Bagaimanakah lagu Bahasa Jiwa Bangsa itu? Saya tidak tahu. Lagu Bahasa Jiwa Bangsa. Mungkin Dylan lagu tak negaraku. tahu, cikgu. Lagu negaraku mereka biasa nyanyikan perhimpunan. Okey, lagu Bahasa Jiwa Bangsa, Dylan Okey, cikgu kita akan nyanyi sama-sama di akhir nanti. Di akhir. Ada nyanyi cikgu? Ada nyanyi lagu Bahasa Jiwa Bangsa. Jadi kalau siapa di rumah yang nak juga tahu bagaimana lagu Bahasa Jiwa Bangsa tu, pastikan anda bersama sehingga ke hujung pengajaran cikgu nanti. Okey, baiklah. Kita berbalik kepada soalan ni. Terima kasih Dylan kerana bertanya. Baiklah, murid-murid. Siapa boleh bantu cikgu jadi Ruben untuk respon terhadap soalan cikgu tadi? Ada nak jawab? Okey, silakan. Baiklah cikgu, saya akan bersedia dan memastikan setiap hari peserta menyanyikan lagu tersebut. Okey. Baiklah cikgu, saya akan pastikan setiap peserta menyanyikan lagu tersebut. Betul? Betul Berapa tak? markah kita nak bagi cikgu? Okey, baiklah cikgu beri link 5. 5 markah. 5 bintang. Okey. Okey. Seterusnya. Jawapan dia. Ya cikgu, saya setuju. Kerana cikgu dia cakap tadi pasal pemupukan semangat. Okey, jati diri dan kewarganegaraan dalam diri para peserta. Jadi, Ruben setuju. Ya cikgu, saya setuju. Baiklah, saya akan pastikan setiap hari para peserta akan nyanyikan lagu tersebut seperti mana yang cikgu arahkan. Baiklah murid-murid. Kita akan ada dua lagi arahan yang tiada di buku teks. Okey. Tapi berkaitan buku teks. Okey. Okey, baiklah. Arahan seterusnya. Okey. Siapa boleh tolong cikgu baca? Okey, siapa nak baca? Siapa boleh tolong cikgu baca? Siapa Zuyin boleh baca? Nak baca, angkat ataupun tangan. Teresa? Okey, tak apa cikgu bacakan. Okay. Cindy, jangan benarkan sesiapa melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Semua peserta bengkel mestilah mematuhi arahan. Cikgu ulang lagi sekali. Cindy, jangan benarkan sesiapa melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Semua peserta bengkel mestilah mematuhi arahan. Cikgu telah bagi amaran supaya jangan melanggar peraturan. Okey, sekarang siapa boleh bantu cikgu respon terhadap ayat perintah cikgu ni? Saya cikgu. Okey, Zuyin silakan. Silakan Zuyin. Baiklah cikgu, saya akan ingatkan para peserta tentang peraturan bengkel ini. Baiklah cikgu, saya akan ingatkan para peserta tentang peraturan bengkel ini. Cikgu beri Zuyin 4 bintang. 4 bintang Zuyin. Okey Zuyin. Okey. 4 bintang pun bagus juga sebenarnya. Okey. Kamu berjaya jawab. Okey. Jawapan yang tepat. Baiklah cikgu, saya akan ingatkan para peserta tentang peraturan supaya mereka dapat mematuhi arahan sepanjang bengkel ini berlangsung. Dapat ya murid-murid bagaimana jawapan yang lengkap? Okey, dia mesti ada kaitan dengan apa arahan cikgu tu beri. Okey, seterusnya. Sekarang, murid-murid pula cakap dengan cikgu dia. Tadi cikgu je bagi arahan kan dari perintah. Murid pun boleh juga. Okey, siapa boleh tolong cikgu baca bahagian murid ni? Siapa ataupun nak jadi murid ni? Siapa? Cikgu, sebelum kita pilih murid-murid untuk jawab kepada soalan latihan pengukuhan ayat perintah ni, kita nak berehat dulu boleh cikgu? Okey, bagi dia fikir dulu bagi mereka cari jawapan. Cari jawapan dulu. Kemudian baru kita sebelum dengar. dapat 6 bintang kan kena. Kita nak tahu pula siapa yang nak dapat 6 bintang ni. Boleh ya murid-murid? Baik, kita nak berehat seketika dan kembali lagi selepas ini dalam Didik TV KPM.
TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat sekejap, cikgu dah kemukakan soalan untuk murid-murid. Ya, betul. Jadi kita nak dengarkan jawapan mereka. Okey, baiklah. Cikgu ulang semula soalan ni. Okey, baiklah. Usahlah cikgu. Siapa nak tolong cikgu baca tadi? Ataupun nak bagi cikgu baca? Kita bagi cikgu lah bagi baca. saya baca. Usahlah cikgu terlalu risau. Segala persiapan bengkel ini telah kami siapkan. Semoga segala urusan bengkel kita ini dapat berjalan dengan lancar, cikgu. Kemudian, murid-murid pula cakap, apa pula respon cikgu? Siapa boleh bantu cikgu bagi respon bagi pihak cikgu? Silakan. Siapa nak tolong cikgu? Ada nak jawab? Cikgu saya. Silakan Eun Hui. Baiklah cikgu, harap kamu semua dapat menjalankan tugas dengan baik dan bengkel kita ini berjaya. Okey, bagus. Cikgu beri Eun Hui 5 bintang. 5 bintang. Tahniah Okey, Eun Hui. tahniah Eun Hui. Okey, baiklah. Cikgu harap kamu semua ya. Baiklah, cikgu yakin dengan kamu semua. Okey Eun Hui. Semoga bengkel ini dapat dijalankan dengan baik. Okey, baiklah murid-murid. Di sekolah kita juga pernah mengadakan program seperti mana mereka lakukan, iaitu program Minggu Bahasa ataupun bengkel Minggu Bahasa yang pernah diadakan di sekolah. Boleh tak kamu kongsikan dengan rakan-rakan di seluruh tempat di seluruh dalam skrin sekarang ni contoh program Minggu Bahasa yang pernah dijalankan di sekolah kita? Siapa boleh cuba angkat tangan pertama? Kasih nak jawab. Teresa, silakan. Teresa dulu. Okey, silakan. Pertandingan bercerita. Okey, betul, pertandingan bercerita. Teresa pernah masuk pertandingan bercerita? Cikgu saya. Okey, seterusnya Dylan, silakan. Dylan. Pertandingan berpantun. Ya, pertandingan berpantun, Dylan. Okey, seterusnya. Cikgu saya. Ya, kasih. Ya, kasih. Pertandingan bersajak. Ya, pertandingan bersajak. Seterusnya. Cikgu saya. Okey, seterusnya. Pertandingan syarahan. Ya, tepat sekali. Pertandingan syarahan. Ada lagi tak? Ada lagi? Ada lagi? Cuba angkat tangan. Cikgu saya. Di? Persembahan teater. Persembahan teater juga boleh diadakan di sekolah. Okey, program tu juga merupakan menggunakan bahasa Melayu lah, tapi teater menggunakan bahasa Melayu, jadi dapat objektif kita dapat memastikan murid-murid menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Okey, seterusnya ada lagi tak? Cikgu. Siapa tu? Zuyin. Okey, silakan Zuyin. Zuyin. Dylan ataupun Dylan nak bantu Dylan? Kuis bahasa Melayu. Ni biasa. Ni biasa cikgu boleh adakan. Dekat kelas pun ada kadang-kadang kuis bahasa Melayu. Budak ni suka kuis. Mereka akan bertanding sesama mereka untuk dapat markah yang untuk tahu siapa menang. Okeylah, ini merupakan antara program di sekolah yang boleh kita adakan untuk meningkatkan lagi mutu bahasa Melayu kita hari ini. Baik, hari ini sebenarnya banyak ya kita belajar dan beri pemahaman kepada murid-murid kita ya cikgu. Di hujung rancangan ini, mungkin cikgu juga nak membuat rumusan di atas apa yang kita belajar daripada mula sehinggalah ke akhirnya. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Baiklah murid-murid, hari ini kita dah belajar tadi pada awal tadi penggunaan bahasa Melayu yang betul melalui video pertama tadi. Kemudian penerangan berkenaan ayat perintah yang terdiri daripada 4 larangan, suruhan, permintaan dan silaan. Dan juga penerangan ayatnya. Murid-murid juga dah buat ayat berdasarkan ayat perintah berkenaan. Seterusnya kita dah belajar respon. Bagaimana untuk beri respon terhadap ayat perintah yang diberikan. Seterusnya murid-murid dapat menyatakan pada cikgu apakah program Minggu Bahasa yang dijalankan di sekolah bagi tujuan
memartabatkan bahasa Melayu. Okey, tadi Dila nak tanya cikgu pasal lagu bahasa jiwa bangsa kan? Nampaknya kita pun dah sampai kepada penghujung rancangan. Sebelum kita nak menyanyi lagu bahasa jiwa bangsa ni, pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama kita dalam Didik TV KPM untuk berkongsi tentang bahasa Melayu dengan topiknya perkasakan bahasa kita. Terima kasih juga untuk adik-adik murid-murid dari SJKC Malim Melaka. Lambai sikit, dah bersedia nak menyanyi? Okey, baiklah. Terima kasih juga kepada adik-adik kita yang sedang menonton ketika ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan juga ilmu pengetahuan berkenaan dengan topik kita. Rajin-rajin berulang kaji ya. Baiklah, sampai sini sahaja. Kita nak tutup tirai dengan lagunya Bahasa Jiwa Bangsa. Jumpa lagi. Jom nyanyi sama-sama. Okey, nyanyi sama-sama. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Adik-adik menyanyi. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah ya semua, buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Tak dengar pun suara adik-adik. Tak dengar. Kuat sikit. Lagi sekali. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Mari rakyat semua, buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa.